السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya. Malam ini kita dapat sekali lagi sama-sama dalam kita mengingati Allah, dalam kita mengingati Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita buat diterima oleh Allah sebagai amal saleh dan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana amal saleh ini apabila diterima oleh Allah ada beberapa akibatnya. Antara akibat ataupun tanda amal saleh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita semakin mendapat ketenangan dalam kehidupan ini. Hati kita tidak resah. Hati kita diangkat keresahan apabila amal saleh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda amal saleh itu telah diterima oleh Allah. Semakin banyak kebaikan, semakin seseorang itu diberikan ketenangan dan kedamaian hati. Sebab itu kita melihat salafus saleh, mereka terlalu tenang dalam hidup ini. Dan orang-orang yang Allah terima amalannya, maka hidupnya mendapat keberkatan dari semua sudut ilmu, sudut keluarga, sudut diri, sudut rezeki, dan semua sudut dalam kehidupannya barakah. Bermakna perkara yang dia buat di dalam hidup ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kalau kita tanya, kenapa semakin kita banyak ilmu, kita tak boleh mendapat kebaikan. Semakin kita mencari rezeki, semakin tidak pernah selesai dalam hidup ini. Jawapannya adalah barakah. Jika perkara itu tidak barakah, maka dia akan menjadikan kehidupan ini penuh kegelisahan. Gelisah, resah dan tidak pernah berhenti memikirkan perkara tersebut. Sebab itu, di dalam jalan ilmu juga, Nabi sebut kepada kita, siapa yang berada dalam majlis ilmu ini diberikan ketenangan. Jadi kenapa persoalannya perlu kita tanya? Kenapa kita sering berada di dalam majlis ilmu, tapi hati kita tidak pernah tenang? Hati kita tidak tenang. Kita tak mendapatkan ketenangan itu. Ini menjadi persoalan. Apakah amalan yang kita buat itu ditolak oleh Allah?
Apakah amalan yang kita lakukan itu tidak bertepatan dengan niat yang ada dalam diri kita sendiri. Sebab bulan ini ramai yang berceritakan tentang hijrah itu. Cuba kita perhatikan tentang hadis hijrah yang masyhur. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Dan tengok pada penghujung hadis itu apa yang disebut oleh Nabi. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Kalau kita buat kerana Allah dan Rasul, kita hijrah kerana Allah dan Rasul, kita mengaji kerana Allah dan Rasul, kita akan dapat Allah dan Rasul. Apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang dijanjikan oleh Sayyidina Rasul, kita dapat. Kalau kita berhijrah, kita buat suatu perkara kerana dunia, ataupun kerana perempuan yang kita ingin kahwini, maka kita akan dapat perkara itu. Begitu juga jika ilmu yang kita hadir, majlis ilmu yang kita hadir untuk mengisi masa lapang, maka kita akan terisi masa lapang itu. Tetapi kalau kita niat menuntut ilmu itu agar kita ini menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, maka kita akan dapat takwa itu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat darajat itu. Jadi apa yang kita niatkan dalam hati kita, kita yang tahu dan Allah yang mengetahui. Jika sekadar kita menunggu daripada maghrib dan isyak, maka kita akan dapat maghrib dan isyak. Jika kita untuk mendapatkan pahala itu, maka kita diberi pahala itu. Tetapi jika niat kita seperti mana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, orang yang mengaji itu untuk mendapat ketakwaan kepada Allah, supaya ia boleh melihat aibnya sendiri, supaya ia boleh mengenal dunia yang sentiasa menipunya, supaya ia boleh hampir kepada akhirat. Maka hasil daripada mengaji, tuan-tuan, maka kita akan dapat apa yang ada dalam hati kita. Apa dalam hati kita. Ya? Sebab itu, pernah ada satu hamba Allah bertanya kepada saya, kenapa saya duduk dalam majlis ilmu hampir 20 tahun, tapi tak mengubah apa-apa dalam hidup saya. Maka jawapannya, lihatlah pada niat yang ada dalam jiwa kita. Kalau niat kita cuma ingin mengisi masa lapang sebab program telah disediakan, maka kita dapat perkara itu. Kita tak dapat apa yang kita niatkan di dalam hati kita. Ini apa yang disebut oleh Nabi. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini satu ilmu yang tersembunyi, yang orang tak nak tengok perkara ini. Maka dia lihat. Tak mau dilihat perkara ini, apa yang dia niatkan, itu yang dia dapat. Kalau dia niatkan kerana dunia, dia dapat dunia. Maka hilang keberkatan itu. Kalau dia niatkan kerana seseorang, kerana makhluk, maka dia akan dapat makhluk itu. Tetapi kalau dia niatkan kerana Allah dan Rasul, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, hijratuhu ila Allah wa rasulih. Dia akan dapat Allah, dia akan dapat Rasul. Sebab itu, satu perkara dalam hidup kita yang kita selalu tinggalkan, iaitu muhasabah diri. Kita tak mau bermuhasabah tentang diri kita, tentang amalan kita. Kerana Nabi nyatakan kepada kita, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdik, Nabi kata, adalah orang yang sentiasa muhasabah diri dia. Tengok apa yang aku buat ni betul tak? Salah tak? Ataupun sia-sia tak? Apa yang aku buat ni betul tak? Aku semayang ni betul tak?
Kenapa sampai sekarang semayang aku ni tak ada apa-apa. Cuma melepaskan sekadar kefarduan. Habis wajib semayang maghrib, habis. Umur kita semakin meningkat. Kita berlumba-lumba ke arah keduniaan, garis penamatnya kematian. Tak ada garis penamat yang lain. Orang berlumba-lumba ke arah keduniaan. Lumba ni maksudnya dia berlari. Siapa dapat dulu? Siapa kejar dulu? Ini namanya berlumba, musabaqah. Kita berlumba. Siapa yang dulu? Dan kita tidak sedar bahawa perlumbaan di dalam dunia ini dan berlumba dengan dunia ini, akhirnya garis penamatnya kematian. Dan ini yang selalu kita lupakan, yang kita tidak mahu muhasabah diri kita masing-masing. Aku puasa sebulan, apa yang aku dapat? Aku berkorban baru-baru ni, apa yang aku dapat? Apakah setiap kali aku berkorban, cuma aku dapat seketul daging? Daging itu aku masak, lepas masak habis menjadi najis, lepas tu tak ada apa-apa. Apakah itu yang aku dapat setiap tahun? Tuan-tuan, kalau itu yang kita dapat setiap tahun, maka kita rugi. Kita keluarkan duit kita RM800. Kita berkorban setiap tahun, tapi kita tak dapat apa natijah daripada korban. Tuan-tuan, saya usik sikit benda korban ini. Korban ini, tuan-tuan, kalau dilihat peristiwa yang terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Dan pelaksanaan korban itu berlaku secara fizikal. Maksud saya macam mana? Parang yang ada pada Nabi Ibrahim ini lalu di leher Nabi Ismail. Bukan tak lalu, tuan-tuan. Semua yang menceritakan kepada kita macam itu kisah dia. Betul tak, tuan-tuan? Dan Nabi Ismail ini adalah anak satu-satunya anak Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim tak ada anak. Bertahun-tahun berkahwin, tak ada anak. Ini diceritakan dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ini cerita dalam Quran. Ketika bertahun-tahun tak ada anak, orang yang tahu sakit tak ada anak ni, tuan-tuan, rasa sunyi tak ada anak ni, bukan saya. Saya mempunyai 7 orang anak. Saya tak ada rasa sunyi, tuan-tuan, dengan zuriat. Sebab anak saya ramai. Yang rasa sunyi dalam hidup ni, orang yang melalui tak ada anak ni, tuan-tuan. Dia yang rasa lalui perasaan itu. Ketika bertahun-tahun dia rasa sunyi, dia rasa kosong dalam hidup. Dan Allah berikan dia anak. Ini fitrah, tuan-tuan. Kita akan kasih pada sesuatu yang kita ada. Kita ada. Jadi ketika itu Allah mendidik Nabi Allah Ibrahim dan juga kita, tuan-tuan, setiap tahun. Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim supaya menyembelih anaknya. Inni araka fil manam anni azbahuka. Kalau tak silap ayat saya macam tu. Kalau salah tolong betulkan. Fanzur maza tara. Apa pandangan kau, wahai Nabi Ismail? Apa jawab Nabi Ismail? If'al ma tu'mar. Peristiwa korban ini adalah ujian keimanan. Ketika Allah kurniakan kepada Nabi Ibrahim anak, penyataannya, ketika aku suruh sembelih anak kau sayang aku ke kau sayang lagi anak kau? Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dia dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim lalu betul parang itu, tuan-tuan, ambil tali ikat betul. Setelah ujian iman itu selesai, Allah kembalikan Nabi Ismail. Pagang tu bukan pagang tumpul. Ketika lalu di leher Nabi Ismail tak luka, lalu kedua tak luka, lalu ketiga tak luka, Nabi Ibrahim cuba pada seketul batu, terbelah batu tajamnya.
Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Allah uji keimanan kita. Allah uji iman kita. Engkau sayang aku lagi ke? Kau sayang apa yang aku bagi dekat engkau? Ketika kita berjaya ujian keimanan itu, Allah memberikan ganjarannya kepada Nabi Ibrahim AS, iaitu seekor kibas. Yang disembelih itu adalah kibas. Maka ilmu yang ada pada kita ini adalah untuk kita memperkasakan iman. Kita sayang diri kita ke kita sayang Allah Ta'ala? Selalu bila kita ingin berbuat suatu kebaikan, kita tidak melihat Allah yang memberikan, yang mengkurniakan semua perkara kepada kita. Badan sihat ini kita lupa Allah yang bagi. Ya, kekuatan ini lupa Allah yang bagi. Ketika kita hilang perkara itu, baru kita sedar yang ia milik Allah. Bila hilang sihat, bila hilang harta, bila hilang perniagaan, baru kita sedar yang kita ini milik Allah. Ketika perkara itu tidak hilang, kita tak nampak yang itu milik Allah. Ini yang kena muhasabah. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang berakal, orang cerdik itu, dia muhasabah diri dia. Dan dia beramal bagi barang selepas kematian dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhati, masa kita terlalu pantas, tuan-tuan. Kita dah muharram dah. 2 bulan lagi kita sambut maulid. Tak lama selepas sambut maulid, kita akan jumpa Rejab balik. Masa kita ni terlalu pantas. Saya bercerita perkara ini, tuan-tuan, 2-3 tempat. Momentum akhir zaman. Saya bercerita ni tentang perkara momentum akhir zaman. Masa terlalu cepat. Kalau tuan-tuan tengok sekarang, kita tidak banyak menggunakan tunai. Kita menggunakan online banking. QR code, kad kredit, kad debit dan sebagainya. Momentum ini, tuan-tuan, sampai satu masa seluruh perkara yang kita buat ini akan tergendala. Dipanggil freeze, beku. Kertas ini tak pakai, kita kembali kepada asal. Sebab kita tak boleh buat transaksi. Dan ini berlaku sekarang ini, tuan-tuan. Dan momentum ini pelan-pelan dia berlaku dan kita tak sedar. Saya bukan nak menceritakan tentang akhir zaman itu. Yang saya ingin ceritakan, kenapa kita tidak boleh berubah dan memperbaiki diri kita lebih baik daripada sebelumnya. Ini, tuan-tuan. Sebab yang saya dan tuan-tuan nak bawa balik ini, bukan benda yang kita buat selama ni. Bukan benda yang kita buat selama ni. Nama, pangkat, duit, tak ada. Amal saleh ini yang kita akan bawa balik. Itu pun kalau diterima oleh Allah. Seorang awliya ditanya sewaktu ia menangis. Dia sedang menangis, meraung-raung. Lalu ditanya oleh muridnya, wahai guruku, kenapa engkau menangis? Walhal engkau ini seorang guru. Dia kata apa? Aku menangis ini bukan sebab tempatku seorang guru. Aku menangis iaitu aku berfikir, apakah amal soleh aku ni Allah terima? Amal soleh aku ni Allah terima atau tidak? Seorang awliya illah menangis, masih fikir amal soleh dia Allah terima ke tidak? Kita tak pernah terfikir amal soleh kita Tuhan terima ke tidak. Kita bangga dengan perbuatan kebaikan kita. Kita tak pernah nak fikir Allah terima. Sebab tanda terima itu ada. Tanda terima itu. Tanda terima amal soleh itu kita tidak ada di dalam diri kita. Tanda ilmu itu tidak ada dalam diri kita. Tanda amal soleh itu tidak ada di dalam diri kita. Tanda takwa itu tidak ada di dalam diri kita.
Tanda orang yang sabar itu tidak ada dalam diri kita. Sebab itu kita kena selalu muhasabah diri kita masing-masing. Sementara masa tu ada. Akan sampai masanya, akan tiba tuan-tuan. Sampai masanya. Sebab itu, apa yang disebut oleh Nabi, wal ajiz. Sedangkan orang yang lemah, dia ikut hawa nafsu dia. Dia ikut saja. Dan dia berangan-angan dia dah dekat dengan Allah. Dia angan-angan dia dah banyak amal. Dia dah angan-angan dia dah banyak amal saleh. Dia dah angan-angan. Tuan-tuan, sekarang ni kita tengok orang terlalu rosak. Baru ni anak saya tunjukkan satu video kepada saya. Dalam masjid ni tuan-tuan, bukan masjid tuan-tuan. Dalam masjid orang berjoget tuan-tuan. Yang buat itu bukan orang muda, orang tua. Betapa hancurnya akhlak orang zaman sekarang. Di masjid tuan-tuan. Semalam saya tengok satu video di masjid tuan-tuan. Orang masjid tuan-tuan menyanyi di pekarangan masjid. Mungkin dia nak promosikan masjid kot. Tapi cara itu tidak benar. Cara itu tidak betul. Sebab itu tuan-tuan, cuba tuan-tuan fikir. Kenapa sekarang ni kita kalau berada dalam masjid, kita tak tenang? Tak macam 20 tahun dulu. Dulu, 20 tahun yang dulu, kalau kita ada masalah, kita akan cari masjid. Kita sembahyang, kita baca Quran. Balik, kita macam tak nak keluar dalam masjid dan kita rasa tenang aja. Sekarang kenapa kita tak rasa tenang? Dulu kalau kita pergi ziarah makam Nabi, kita rasa tenang. Sekarang kenapa kita rasa serabut? Hampir 100% tuan-tuan. Saya pergi Madinah bulan 1 kalau tak silap, betul? Bulan 1. Saya duduk Madinah 9 hari, tuan-tuan. Setiap kali saya lalu di makam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap kali saya lalu makam Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada satu orang pun yang tak ada pakai telefon yang ambil video macam ni. Tak ada satu orang pun. Boleh kata tak ada satu orang pun. Tuan-tuan, saya nak tanya, kita lalu makam Nabi ni, nak ambil gambar, nak ambil video ke nak jumpa Nabi? Di mana tempat sekalipun sekarang ni tuan-tuan, ibadat yang kita buat ini apa nilainya pada sisi Allah? Sampai di Baitillahil Haram sendiri tuan-tuan, orang mempromosikan produknya sendiri. Dan tidak ada ketakutan dan tidak ada penghormatan dengan rumah Allah. Rumah Allah ini mereka tidak menganggap ia rumah Allah. Dan tidak ada penghormatan langsung dengan tempat rumah Allah dan masjid itu sendiri. Zaman inilah zaman yang berlaku, yang saya dan tuan-tuan sedang lalui. Zaman ini tuan-tuan. Dan tuan-tuan pun tengok, kalau hari Jumaat, dulu pukul 12 orang dah ramai. Sekarang pukul 12 orang tak ada tuan-tuan. Hatta dah azan sendiri pun orang tak ada. Tak semacam dulu. Kalau dulu masuknya waktu 1:10 minit, pukul 1 tu dah penuh tuan-tuan. Orang berada dalam masjid. Ada yang baca Quran. Ada yang salat. Ada yang berzikir. Sekarang tuan-tuan, keadaan walaupun telah dilaungkan azan,
orang masih lagi berada di luar, tidak berada di dalam masjid. Dulu tuan-tuan, kalau pada hari Jumaat itu, jika ia seorang Muslim, dia akan malu keluar daripada rumahnya, walaupun ia seorang musafir sekalipun. Sekarang, tidak ada penghormatan dengan hari Jumaat itu sendiri. Walaupun ia musafir, dia berani untuk makan di kedai-kedai, berbelanja di mal-mal pada ketika khutbah itu sedang dilaungkan. Walaupun dia seorang musafir, maka hatinya tidak ada penghormatan dengan agama Allah, dengan Jumaat itu sendiri. Walaupun kita sedar, ia dibenarkan kerana ia seorang musafir. Di mana iman kita? Di mana penghormatan kita? Di mana sikap seorang Muslim kita? Zaman ini, tuan-tuan, kita tak sedar. Tapi inilah yang berlaku. Ini yang sedang berlaku zaman ini, tuan-tuan. Zaman yang mula telah rosak agamanya. Zaman yang mula telah kurang imannya. Zaman yang tidak melihat yang mana hak dan yang mana batil. Kenapa perlu muhasabah? Tuan-tuan, maka ulama sebut manfaat yang diperoleh dari muhasabah. Satu, kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Itu akan memudahkan hisab kalian kelak. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat. Manfaat muhasabah diri itu, satu, dapat meringankan hisab. Sebab padang mahsyar ini lama. Saya kena lalui dan tuan-tuan kena lalui. Saya kena menemuinya dan tuan-tuan kena menemuinya. Sebab itu, tidak ada perkara yang tersembunyi daripada Tuhan. Tak ada, tuan-tuan. Perkara yang boleh kita sembunyikan bagi Allah, tak ada. Ini yang Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan. Allah Ta'ala pesan dekat kita, bagi tahu kita, yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Tak ada benda yang kita boleh sembunyikan daripada Allah. Tak ada. Sebab itu, tuan-tuan, orang yang muhasabah diri ni, kata Fudail bin Iyad, ni sifat orang mukmin. Fudail bin Iyad sebut, orang mukmin itu rajin menghisap dirinya dan mengetahui bahawa ia akan berada di hadapan Allah kelak. Sedangkan orang munafik adalah orang yang lalai daripada dirinya, enggan memperbaiki kesilapan dirinya. Ini sifat orang munafik. Orang munafik ni, tuan-tuan, dia rasa diri dia betul. Dia rasa dirinya dah betul lah. Apa yang dia buat tu betul. Dia tentang Allah tu betul. Dia menipu Allah tu betul. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dia tipu Allah, dia tipu orang beriman. Orang munafik kata dia betul. Tuan-tuan, jangan rasa diri kita betul. Tak nak mengaku, tak nak perbaiki kesilapan diri. Kerana itu tempatnya, sifatnya orang munafik pada sisi Allah. Dan Allah sebut di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang munafik itu fid darkil asfali minan nar, berada pada neraka yang paling bawah, kata Allah. Tapi orang mukmin, dia akan hisap diri dia. Dia akan perbaiki diri dia.
Salah dia, tengok diri dia apa salah. Lepas tu kata ulama, apa yang kita nak tengok? Pertama, mu'ahadah, perjanjian kita dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita dah beralih tak? Kita dah bertuhankan selain Allah tak? Tengok akidah kita. Tengok tauhid kita. Tengok apa yang kita buat, betul tak betul? Ikhlas tidak ikhlas? Dalam akidah kita ikhlas tidak? Di dalam amalan kita ikhlas tidak? Kerana kita berjanji dengan Allah, Engkaulah Tuhan kami. Kita percaya tak dengan Allah? Macam mana orang-orang muhajirin percaya dengan Allah? Tuan-tuan, tengok perjanjian kita. Kedua, tengok muraqabah kita. Macam mana amal saleh kita. Agak-agak amal saleh aku ni boleh tak aku masuk syurga? Agak-agak amal baik aku ni ada lagi tak? Ke dah hilang? Ya. Agak-agak amal soleh aku ni Allah terima tak? Agak-agak amal soleh aku ni cukup tak untuk aku lepas dari neraka Allah? Kena muhasabah. Muraqabah kita. Muhasabah tentang mujahadah kita. Apa yang aku bersungguh-sungguh dengan akhirat? Apa yang aku dah buat? Apa kesungguhan aku dengan agama Allah? Apa kesungguhan aku dengan akhirat ni apa? Saya selalu pesan tuan-tuan dengan diri saya, kita nak semayang sunat isyak bukan tak ada masa. Habis-habis semayang isyak terus balik. Tak ada masa tu kenapa tuan-tuan? Sebab apa? Takkan tak boleh nak rukuk lagi, nak sujud dengan Allah. Walaupun 2 rakaat saja, tuan-tuan, kenapa kita bergegas untuk keluar daripada masjid ini? Apa alasan kita? Jika kita ditanya oleh Allah, kenapa engkau bergegas nak keluar daripada rumah aku? Kau tak suka rumah aku ke? Kau rasa panas ke dalam rumah aku ni? Kenapa engkau lebih selesa duduk di rumah engkau? Engkau lebih selesa duduk di kedai-kedai makan? Kau lebih selesa duduk di tempat-tempat hiburan? Tuan-tuan, kita nak jawab apa dengan Allah? Kau tak boleh tunggu lagi ke walaupun 2 rakaat? Kau tak boleh ke bagi masa lagi dengan aku untuk 2 rakaat? Apa alasan kita, tuan-tuan? Apa alasan kita? Jika kita ditanya oleh Allah, apa alasan kita? Untuk kita jawab di hadapan Allah. Tuan-tuan, malam ini penuh satu tempat orang menyaksikan perkara yang sama berulang-ulang. Dibayar, menggunakan modal, menggunakan wang. Dengan kegembiraan yang tidak memberi manfaat akhirat sekalipun. Rumah Allah yang tidak perlu ada bayarannya. Yang tidak perlu bersesak-sesak. Yang tidak perlu mengeluarkan modal dunia sekalipun. Tidak ada siapa yang berminat dengan rumah Allah ini. Tak ada siapa minat tuan-tuan dengan rumah Allah. Tuan-tuan, tuan-tuan tak nampak ke semua perkara ni? Masjid kita dah mula kosong, tuan-tuan. Bukan saja malam ini, walhal setiap malam masjid telah mula kosong. Hampir setiap malam, tuan-tuan, masjid dah mula kosong. Tidak macam 5 tahun yang dulu.
Tidak macam 10 tahun yang dulu. Dah mula kosong tuan-tuan, sikit. Betul lah kata Nabi. Nabi kata, sampai satu zaman masjid ini mewah, tetapi tiada hidayah di dalamnya. Tak ada satu pun masjid yang tidak cantik sekarang. Tak ada satu pun masjid dan surau yang tidak ada hawa dingin sekarang. Tetapi kurang hidayah di dalamnya. Tidak ada petunjuk di dalam tempat itu. Kenapa? Perlu kita tanya, kenapa perkara itu berlaku? Kenapa ia terjadi? Apa masalahnya? Apa sebabnya? Apakah saya dan tuan-tuan pernah berfikir? Tuan-tuan, zaman ni tak sama tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, pembunuhan berlaku tanpa sebab. Kerap tuan-tuan. Kes bunuh diri terlalu banyak. Yang bunuh diri itu orang Islam, tuan-tuan, bukan orang kafir. Apa sebabnya? Kenapa? Apa yang perlu aku buat sekarang ni? Zaman ni zaman apa ni? Dan fitnah berluas-luasa pada akhir zaman. Zaman ini fitnah menjadi-jadi. Di sana fitnah, di sini fitnah. Di merata arah menjadi fitnah. Kenapa ni? Apa sebabnya? Ibadat telah mula, kemanisan ibadat mula terangkat. Kita tak seronok dah nak semayang. Kita tak seronok dah untuk baca Quran. Kita tak seronok untuk berbuat baik. Kebaikan mula dimasyhurkan. Seperti mana yang disebut oleh Allah, alladzina hum yura'un. Mereka buat ibadat, buat amal saleh, kemudian mereka tayangkan kepada seluruh manusia. Zaman ini rupanya kedua, minta maaf lah tuan-tuan, agak-agak besok bila Dajjal ini sampai, kita ni boleh selamat ke tidak? Saya selalu berfikir macam ni tuan-tuan. Saya berfikir, boleh kata ada setiap masjid yang baca surah Al-Kahfi. Kita baca surah Al-Kahfi dan kita tahu kelebihannya selamat dari fitnah Dajjal. Tapi tuan-tuan, bila saya tengok Hari Raya Haji baru-baru ni, masalah daging tidak selesai. Masalah pengagihan daging ini tak selesai. Ada yang tak dapat. Ada yang ada kupon tak dapat. Jadi, Dajjal nanti, dia bukan tawarkan kita seketul daging. Dia tawarkan kita makanan saat kita lapar. Tapi masa tu, kalau engkau nak dapat makanan itu, maka engkau kena mengaku Dajjal ini sebagai Tuhan. Ini yang kita takutkan. Jadi apa yang terjadi pada kita sebenarnya? Apa yang kita buat? Apa yang kita lakukan selama ini? Sebab itu tuan-tuan, saya ajak diri saya dan tuan-tuan untuk sama-sama muhasabah. Supaya kita ini tidak berada dalam keadaan yang tertipu di dalam hidup kita. Kedua, manfaat muhasabah itu, iaitu kata Imam Al-Baydawi, kita
akan berada dalam petunjuk Allah. Bila kita sentiasa muhasabah diri, maka hidayat dan taufik itu akan dikurniakan oleh Allah kepada kita. Kalau kita nakkan hidayah, muhasabah. Tengok diri kita apa aku dah buat. Lihat diri kita elok-elok. Yang ketiga, apa kata ulama? Orang yang sentiasa bermuhasabah, maka menjadi pengubat pada hatinya yang sakit. Hati kita ni tuan-tuan, orang tak nak peduli. Orang tak pedulikan hati ni. Orang peduli kat badan, dekat muka, kat pakaian. Tapi hati orang tak peduli. Orang tak nak ambil tahu hal hati ni. Padahal hatilah tempat takungan rahmat. Hatilah tempat mengenal Allah. Hatilah tempat keluarnya akan natijah ilmu. Hatilah tempat keluarnya natijah amal. Hatilah tempat keluarnya mahabbah. Hati, tuan-tuan. Tapi orang tak peduli tentang hati ni. Hati ni seolah-olah macam anak tiri. Ada satu orang pelajar universiti datang jumpa saya, tuan-tuan. Datang jumpa saya. Dia kata tolong bagi nasihat kat dia. Dia setengah nak belajar. Saya kata nasihat saya satu. Belajar sampai jadi baik. Jangan belajar, jangan sampai jadi alim. Belajar sampai jadi baik. Bukan belajar sampai jadi alim. Kerana orang alim belum tentu baik. Tapi orang baik sudah tentu alim. Orang baik dah tentu alim. Sebab tanda pada ilmu seseorang itu adalah akhlak, kata ulama. Tanda ilmu seseorang itu akhlaknya. Bukan petah lisannya. Bukan petah lisannya. Sebab sampai satu zaman, kata Nabi, Al-Quran itu berada di kerongkong-kerongkong mereka. Cuma pandai untuk bercakap, tetapi tidak ada akhlak pada dirinya. Akhlak dengan Allah, akhlak dengan Rasul, akhlak sesama manusia. Itulah tanda orang alim. Sebab itu kalau kita ingin melihat seseorang itu alim atau tidak alim, lihat pada akhlaknya, lihat pada tawaduknya, lihat pada hubungannya dengan Allah Rabbul Azzah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, antara kelebihan muhasabah, saya nak berhenti dah. Kata seorang ulama, iaitu Muhammad bin Wasi, apabila ia sering bermuhasabah, maka menjadikan dirinya terangkat sifat sombong dalam hatinya. Sebab itu, apa yang disebutkan di dalam satu kalamnya, "Lau kana lidhunubi riha ma qadara ahadun ay yajlisa ilayya", andainya dosa itu memiliki bau, tentu tidak ada seorang pun yang ingin duduk dekat denganku. Kalau dosa ni ada bau, tuan-tuan, tak ada siapa nak duduk dengan kita. Kalau dosa ni ada bau, tuan-tuan, tak ada siapa nak duduk dengan saya. Kalau dosa ni ada bau, tuan-tuan, tuan-tuan takkan minta beri laluan kepada saya untuk berada dalam masjid ini. Jika dosa itu ia berbau, kata ulama, muhasabah, apa salah aku? Apa dosa aku? Apa salah aku? Apa dosa aku? Tadi saya ada kuliah lepas Jumaat.
Saya sebut perkara ni. Lepas tetian sirat, kita akan melalui satu tempat namanya Qantarah. Qantarah ni apa, tuan-tuan? Penghisaban antara kita dengan manusia. Lepas kita tetian sirat, orang yang kita aniaya, orang kita zalim, orang yang kita pernah buat jahat, dia akan jumpa kita di tempat itu. Ada yang mengatakan satu tempat yang lapang, ada mengatakan seperti titian sirat. Kita buat zalim dengan orang dan sebagainya. Petang tadi saya sebut perkara ni. Kita sebagai ayah, sebagai ibu, kita sakiti hati anak kita. Anak kita balik, kita beza-bezakan cucu kita. Pernah tak kita tanya dengan mereka, apa salah ayah pada kamu? Pernah tak? Apa salah ayah? Apa salah ibu pada kamu? Sebab kita sombong, tuan-tuan. Tempat seorang ayah, tempat seorang ibu. Kita kata aku ayah, kena dengar cakap aku. Tuan-tuan, Rasulullah tak buat macam tu. Rasulullah tak buat dengan Fatimah macam tu. Kita rasa kita seorang ayah, kita rasa kita seorang ibu. Kuasa veto itu ada pada kita. Jangan silap, tuan-tuan. Jangan sampai anak-anak kita esok mendakwa kita besok di padang mahsyar. Jangan sampai anak-anak kita mencari kita dan mendakwa kita di Al-Qantarah. Ingat, pesanan ini untuk saya khususnya. Apa saya telah buat dengan anak saya? Apa saya telah buat dengan cucu-cucu saya? Apakah saya memilih kasih kepada cucu-cucu saya sehingga akan menyakiti anak perempuan saya dan anak laki-laki saya? Sehingga saya esok didakwa oleh anak-anak saya. Didakwa dengan apa yang saya buat kepada mereka. Tuan-tuan, kena ingat semua benda ni. Kita dengan adik-beradik macam mana? Kita dengan kakak abang macam mana? Kita dengan kawan sekampung macam mana? Apakah mereka besok akan dakwa aku besok di padang mahsyar? Kita jangan tengok semayang kita saja, tuan-tuan. Jangan tengok haji umrah kita saja. Kita tengok perkara lain sama. Tuan-tuan yang saya kasihi, yang terakhir, kelebihan daripada muhasabah, maka seseorang itu akan manfaatkan masanya dan umurnya dengan baik. Sebab itu, tuan-tuan, ini yang disebut oleh Ibn Asakir. Apa yang disebutkan oleh ulama kepada kita? Jika kita rajin muhasabah, kita takkan buang masa. Kita jaga masa kita. Kita gunakan seluruh masa kita untuk buat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah bercakap di masjid ini. Macam saya dah nak masuk road to 60. Berapa banyak surah Ikhlas yang saya kumpulkan? Berapa banyak selawat yang saya telah kumpulkan dalam hidup saya? Berapa banyak tahlil yang telah saya kumpulkan dalam hidup saya? Saya kumpul duit tak pernah berhenti, tuan-tuan. Daripada umur muda sampai sekarang. Kumpul habis, kumpul habis, cari lagi, kumpul habis, cari lagi. Bila nak berhenti? Tak penat ke, tuan-tuan? Pernah kita buat satu catatan, tuan-tuan. Saya ingat almarhum orang tua saya. Tuan-tuan kenal. Ini sebagai penutup. Almarhum orang tua saya, tuan-tuan. Almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah. Masa dia hidup lagi, dia akan bagi saya satu kertas. Dia tulis kat situ Al-Ikhlas, selawat, tahlil, berapa banyak yang saya dah baca,
kemudian serah pada dia. Dulu kita kata apa dia tuan-tuan? Kita kata macam terpaksa. Saya lah dulu, abah paksa aku untuk beramal. Ketika kita dewasa baru kita sedar. Kenapa aku tak kumpul lagi dulu? Aku kumpul duit dari dulu sampai sekarang, habis cari lagi, habis cari lagi, habis. Bila nak penuh duit kita? Sampai bila tuan-tuan nak penuh? Tapi surah Al-Ikhlas kita tak kumpul pun. Kita tak kumpul pun. Tak ada catatan. Ada tak? Kalau tuan-tuan ada syukur. Catatan surah Al-Ikhlas. Dah sampai banyak ni. Umur masuk 60. Dah ada 70,000 contohnya. Tahlil dah ada 80,000 contohnya. Selawat dah ada sekian banyak. Tasbih dah ada sekian banyak. Inilah hasil muhasabah. Benda ini yang dibuat oleh arwah mak kita. Benda ini yang dibuat oleh arwah nenek kita. Mereka seolah-olah ada satu buku catatan. Catatan amalan mereka. Supaya apa? Supaya memberikan peringatan dalam hidup mereka itu. Kita tidak. Kita cuma ada catatan duit keluar masuk. Kita tidak ada catatan buku catatan amal saleh kita. Tuan-tuan, catatan amal saleh ini telah ada pada sebelah kanan kita. Tetapi apa muhasabah kita untuk mencatat amal saleh kita? Cubalah kita buat. Semayang malam aku sebulan. Cuba kita buat. Hari ini, hari Jumaat, malam Sabtu. Tewas ke ataupun kita dapat lakukan. Dalam sebulan, berapa kali aku boleh bangun malam? Berapa kali aku tewas dengan nafsu aku sendiri? Kenapa kita tak buat perkara tu? Kenapa kita tak hisap diri kita? Hisap amalan kita. Kita tak ada duit, susah hati. Tapi kita hilang segala amal ini, kita tak pernah risau. Cubalah tuan-tuan. Ini kerjanya ulama silam. Untuk mentarbiah diri kita. Agar kita tidak gagal besok di akhirat. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Akhir kalam. Nabi sebut, siapa baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali sehari, Allah ampunkan dosanya sebanyak buih di laut. Benda ni pendek tuan-tuan. Subhanallah wa bihamdihi. Allah ampunkan dosa kita seperti buih di laut. Banyak mananya dosa itu, banyak mana buih di laut. Allah ampunkan. Kalau itu pun kita gagal untuk kita buat setiap hari. Pesan saya untuk diri saya. Mulai pada hari esok, maka janganlah kita meminta syurga. Kerana kita malu dengan apa yang kita ucapkan. Kerana kita tidak mahu meminta keampunan kepada Allah. Jika itu pun tawaran yang ditawarkan oleh Allah, kita gagal. Yang ditawarkan oleh Nabi, kita gagal untuk laksanakan. Maka jadilah orang yang malu untuk meminta syurga. Tetapi cubalah minta kepada Allah untuk dikeluarkan daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, tolong pimpin kami, pimpin hati kami, pimpin amal badan kami, pimpin lisan kami, agar kami tidak sesat, agar kami sentiasa di dalam petunjuk dan hidayah-Mu, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah kurniakan atas kami setiap masa yang Kau berikan kepada kami. Jadikan masa itu di dalam rahmat, masa itu di dalam hidayah dan taufik-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon ke hadrah-Mu segala masalah kami, tolong selesaikan, Ya Allah. Segala sakit-sakit kami, tolong sihatkan, Ya Allah. Mudah-mudahan dengan Kau selesaikan masalah kami, kami
bertambah hampir kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Dengan Kau kurniakan kesihatan kepada kami bertambah hampir dan dekat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ada hajat yang belum lagi terkabul, tolong kabulkan hajat kami ya Allah. Tolong kabulkan hajat isteri dan anak-anak kami ya Allah. Tolong kabulkan hajat cucu-cucu kami ya Allah. Ya Allah, tolong selamatkan kami dunia dan akhirat. Selamatkan kami tatkala kami sakaratul maut. Selamatkan kami sewaktu kami di dalam liang lahat. Selamatkan kami sewaktu kami di padang mahsyar. Selamatkan kami ya Allah sewaktu kami di mizan. Selamatkan kami ya Allah sewaktu kami di titian sirat. Selamatkan kami ya Allah sewaktu kami berada di qantarah. Tolonglah ya Allah, tolong selamatkan kami daripada pendakwaan orang-orang yang akan mendakwa kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami pernah buat salah kepada sekalian manusia dan makhluk di muka bumi ini, tolonglah gerakkan hati mereka ya Allah, memaafkan kami. Tolonglah beri hidayah dan taufik kepada mereka. Halalkan segala perkara yang pernah kami aniaya mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami lemah. Tolong kuatkan kami ya Allah. Ya Allah, kami lemah. Tolong berikan pertolongan atas kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.